Ramai orang tak tahu. Memang kita tak diajar pun tentang ilmu bagaimana untuk membeli rumah. Yang ada cuma ditanyakan, apa impian yang kita nak capai besar nanti? Kita akan jawab, nak gaji besar, nak kereta besar, nak rumah yang besar. Pandai pula sebut rumah harga RM1 juta. Tapi lepas kita cakap tentang impian membeli rumah, jarang kita nak bincang cara-caranya. Malah ada yang terus cakap, kita ni takat ni je lah, tak mampu nak beli rumah harga RM1 juta. Sebenarnya ilmu beli rumah ni bukanlah untuk yang nak beli rumah yang besar-besar je. Orang yang nak beli rumah kecil pun kena belajar juga. Rumah adalah satu keperluan tempat tinggal untuk semua orang. Jadi ilmu beli rumah ni memang sesuai untuk semua orang. Bila patut belajar? Dari kecil lah, supaya dah besar nanti kita tak menanggung rugi dalam jual beli rumah. Secara umum, orang membeli rumah untuk dua tujuan. Sama ada untuk duduk sendiri ataupun untuk tujuan pelaburan. Kalau beli rumah untuk kediaman sendiri, keselesaan diri dan keluarga seisi rumah akan menjadi matlamat utama. Faktor keutamaan termasuklah susunan reka bentuk dalam rumah tu, kejiranan perumahan di situ okey ke tak, dan environment suasana sekitar yang bagaimana yang anda inginkan. Persoalan yang saya terangkan ni tak boleh ditentukan umum, sebab setiap orang ada kriteria tersendiri. Rumah dan persekitaran yang bagaimana yang selesa untuk anda seisi rumah. Berbeza kalau nak beli rumah untuk tujuan pelaburan. Yang ini memerlukan kira-kira yang betul supaya rumah anda tak jadi liability yang membebankan. Kita kena fasih dalam memahami fakta berkenaan rumah yang kita nak jadikan aset tu. Kita kena tahu berapa pulangan yang kita expect kita akan dapat. 3 pelajaran penting yang akan saya bentangkan untuk video kali ini ialah, yang pertama, anda kena tahu berapa bajet yang anda mampu labur untuk rumah anda. Secara asas, untuk membeli sebuah rumah, anda kena letak deposit 10% daripada harga rumah yang nak dibeli. Ini untuk pasaran rumah lelong dan juga subsale. Kos lain yang terlibat ialah yuran guaman. Kalau anda plan nak beli rumah yang harga RM100,000, anda kena bayar wang pendahuluan sebanyak RM10,000 untuk deposit. Yuran guaman pula diperlukan untuk proses jual beli dan dokumen pinjaman. Kos yang terlibat lebih kurang 3 ke 4% daripada harga rumah yang nak dibeli. Kalau rumah harga RM10,000, bermakna yuran guaman untuk proses jual beli rumah subsale ataupun lelong adalah sebanyak 3 ke 4 ribu ringgit. Secara kasar, kalau anda ada duit cash sebanyak 13,000 ringgit, anda boleh beli rumah yang berharga maksimum RM100,000, dan begitulah seterusnya. Pelajaran kedua ialah seni melihat nilai pasaran semasa rumah itu. Harga rumah sentiasa berubah-ubah mengikut keadaan semasa atas beberapa faktor. Secara asas, rumah untuk pelaburan mesti dibeli pada tanda di bawah nilai harga semasa, dengan harapan untuk kita jual pada suatu masa nanti pada harga yang lebih tinggi berbanding harga belian tadi. Harga pasaran boleh dirujuk sebagai harga median, iaitu purata harga bagi rumah-rumah yang ada dalam listing market. Ada beberapa cara untuk tentukan kita membeli pada harga yang betul, iaitu rujuk iklan rumah yang ada di internet, dapatkan harga per square feet, atau rujuk terus kepada bank ataupun valuer. Yang penting anda sendiri kena tahu sebab sedikit ilmu dalam penentuan harga rumah. Yang ketiga ialah menentukan target kenaikan harga rumah yang kita dah beli. Kita boleh kaji dulu prestasi kenaikan harga rumah lain dekat kawasan yang sama. Andaikan target anda sekali ganda keuntungan daripada harga belian, 100% lah kan? Katakan kenaikan semasa ialah 10% setahun. Bermakna anda perlu tunggu lebih kurang 10 tahun sebelum harga jualan boleh mencapai sekali ganda harga. Barulah anda jual dan mendapat keuntungan sekali ganda. Kaji juga segala faktor-faktor positif yang mungkin muncul dalam masa yang terdekat. Faktor yang saya maksudkan ialah booster yang bantu lonjakkan harga rumah tu. Sebagai contoh, pembangunan ataupun construction yang bakal ada, seperti pembinaan stesen LRT, MRT, pembinaan akses ke lebuh raya, pembangunan universiti, college, pusat membeli belah dan sebagainya. Itu kalau nak jual. Kalau nak sewakan rumah pun ada caranya. Kaji dulu prospek sewaan di kawasan tu. Kalau prospek susah dapat, kita akan terbeban dengan monthly commitment dengan bank. Ilmu dalam hartanah ni memang banyak dan berubah mengikut keadaan. Namun kita kena sentiasa belajar dan fahamkan fundamental dulu supaya setiap decision yang kita buat tak silap. Kalau tersilap, takut terbeban dengan masalah kewangan. Tugas kita untuk belajar dan memahami risiko yang ada dalam pelaburan hartanah. Semoga anda mendapat manfaat. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.